Assalamualaikum. Saya dari kumpulan 7 ingin membentangkan tentang kewajipan dan hak kemanusiaan melalui metafizik keagamaan. Kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Ali Muazzam, Azul Azhan, Muhammad Adam Daniel, Muhammad Nazrin Hadid dan Fatin Syarilah. Pengenalan. Kewajipan dan hak kemanusiaan dalam metafizik keagamaan berkaitan dengan pandangan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Oleh kerana itu, setiap manusia memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan negara. Metafizik secara umum, menurut Ustaz Auni Muhammad, ialah cabang pemikiran yang masih berada dalam taklukan teori sains, tetapi metafizik ini cuba untuk meneroboskan dengan lebih dalam untuk mengenali asal yang dibincangkan. Dengan erti kata lain, metafizik ialah perkara yang secara amnya lebih asas, lebih dalam dan lebih lengkap berbanding dengan teori sains. Ahli falsafah Yunani yang hebat Plato menulis dalam dialog Theaetetus bahawa falsafah bermula dalam keajaiban. Frasa yang diulang oleh muridnya Aristotle dalam metafizik. Ini adalah benar terutamanya mengenai cabang falsafah yang menggemarkan tajuk buku Aristotle memanggil metafizik. Dalam metafizik, kita berteka-teki dan tertanya-tanya tentang apa yang wujud dan seperti apa benda sedia ada dalam ciri yang paling asas dan antara satu sama lain. Metafizik Islam menurut Al-Atas ialah satu sistem yang menggambarkan hakikat kewujudan dan kewujudan sebenar. Apabila membincangkan metafizik Islam ini, pembincangan akan tertumpu kepada konsep Tuhan yang sebenar, konsep manusia dan konsep alam. Dalam Islam, kewajipan dan hak kemanusiaan diatur dalam konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Tujuan utama syariah adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda manusia. Oleh kerana itu, setiap manusia memiliki hak untuk memeluk agama yang diinginkan, hidup dengan aman dan damai, mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri serta memiliki hak atas kepemilikan dan perlindungan harta benda. Di dalam agama Kristian, kewajipan dan hak kemanusiaan diatur dalam konsep kasih sayang dan keadilan sosial. Setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama berharga. Kewajipan manusia adalah untuk saling membantu dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua orang. Dalam Hinduisme, kewajipan dan hak kemanusiaan diatur dalam konsep karma atau hukum sebab atau akibat. Setiap manusia memiliki kewajipan untuk bertindak dengan baik dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Hak kemanusiaan diertikan sebagai hak untuk hidup dengan damai dan sejahtera serta memiliki hak atau atas kebebasan beragama dan pemenuhan kebutuhan dasar. Secara umumnya, kewajipan dan hak kemanusiaan dalam metafizik keagamaan mengandungi nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Manusia sebagai makhluk Tuhan harus saling menghormati dan membantu satu sama lain demi terwujudnya keadilan sosial dan perdamaian dunia. Next, saya akan membentangkan tentang definisi etimologi. Definisi etimologi adalah mengenai asal-usul kata atau istilah serta perubahan makna dan bentuknya dari waktu ke waktu. Etimologi berasal dari bahasa Yunani, etimon yang bererti asal kata dan logos yang bererti ilmu. Etimologi dapat membantu memahami makna dan penggunaan kata-kata dalam konteks yang tepat serta memberikan gambaran tentang sejarah dan perkembangan bahasa. Metafizik bermaksud melangkaui atau membatasi alam fizik. Perkataan metafizika berasal daripada bahasa Yunani. Meta bermaksud di luar, di belakang atau tahap tinggi dan fizika adalah mengenai perkara semula jadi atau luaran, material atau fizikal. Apa yang di luar fizik diterangkan dengan jelas dalam istilah metafizik. Berdasarkan perkataan metafizik itu sendiri, terdapat dua suku kata: meta, makna di belakang dan fizik bermakna di luar.
Metafizik kemudian ditakrifkan sebagai bidang menerangkan masalah yang tidak dapat dilihatkan oleh mata manusia. Menurut Profesor Madya Dr. Amran Muhammad, kajian metafizik itu merupakan kajian peringkat kedua ataupun second order study or second order thinking di mana first order itu merujuk kepada alam fizikal. Maksud daripada pernyataan beliau adalah perkara pertama yang dilihat dalam metafizik adalah fizikal. Selepas melihat kepada fizikal, barulah melihat perkara kedua iaitu membincangkan perkara tersebut dalam metafizik. Next, saya akan membincangkan tentang terminologi. Terminologi adalah istilah atau kata-kata yang digunakan dalam suatu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Terminologi membantu memudahkan komunikasi dan pemahaman antara para ahli dan praktisi dalam bidang yang sama. Terminologi juga dapat mencakup pengertian, definisi dan penggunaan kata-kata yang spesifik dalam suatu bahasa atau budaya tertentu. Metafizik adalah the study of the first principle and cause of the things, yang bermaksud sebagai orang yang mempunyai berpegang kepada agama. Kita meyakini bahawa cause of the thing itu merupakan Tuhan kita iaitu Allah SWT. Segala yang telah berlaku dan akan berlaku adalah kehendaknya. Menurut konsep prinsip pertama ahli falsafah Parmenides melalui Ilya, beliau berkata daripada tiada wujud yang bermaksud tiada apa yang muncul daripada apa yang tidak wujud. Ia adalah kajian tentang fenomena alam pada peringkat umum. Selain itu, menurut ahli metafizik iaitu Plato atau Aristoteles, dia mengatakan bahawa yang ada di sebalik fizik adalah inti pemikiran manusia itu sendiri. Ini mengacu pada fakta bahawa metafizik tidak hanya terkait dengan alam tetapi juga terkait dengan pemikiran manusia. Pemikiran seorang juga terkait dengan metafizik. Hal ini dikarenakan ilmu metafizik sangat luas, tidak hanya alam semesta, dunia gaib, bahkan akal manusia. Dalam pada itu, Profesor Cecilia Martini Bonadio membuat kesimpulan dan mengatakan ilmu-ilmuwan Islam seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi dan Abdul Al-Latif Al-Baghdad sering mengaitkan metafizik iaitu falsafah besar atau utama dari teologi Islam. Al-Falsafah Al-Ula sudah pasti berkaitan dengan teologi, yakni sains bukan teologi. Namun, melalui perseptif dan pemikiran Muslim, mereka mengaitkan metafizik dengan agama dan hal-hal gaib seperti waktu wahyu dan hari perhakiman. Pengertian utama metafizik dalam agama adalah ilmu yang mempelajari suatu hal yang tidak dapat dipercaya dan dirasakan melalui indera, melainkan melalui hal atau cara lain iaitu wahyu dan akal, seperti adanya Tuhan, adanya syurga dan neraka. Menurut agama ini, metafizik adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari dengan menggunakan akal untuk memahaminya. Namun ada hal yang hanya kami fikirkan secara intelektual, kami tidak membaikinya. Oleh itu, kita harus beralih ke wahyu asli untuk mendapatkan jawapan. Kesimpulan daripada alasan metafizik menurut agama adalah pencarian dan mengkaji keberadaan. Dengan kata lain, metafizik adalah satu kajian tentang jawapan apakah sesuatu itu benar-benar ada. Semua jawapan ini sangat berkaitan dengan wahyu kerana melalui wahyu kita mendapatkan jawapan yang benar tentang keberadaan sesuatu. Dan ini kerana wahyu bersifat mutlak dalam kasus-kasus terbatas. Seterusnya, saya akan menerangkan metafizik menurut agama Islam. Metafizik dalam agama Islam merujuk pada cabar filsafat yang mempelajari aspek-aspek yang tidak dapat dilihat secara fizik seperti keberadaan Tuhan, alam gaib dan akhirat. Dalam Islam, metafizik dihubungkan dengan konsep tauhid atau keesaan Tuhan di mana Tuhan dianggap sebagai sumber segala keberadaan dan kekuatan di alam semesta. Metafizik juga mempelajari konsep-konsep seperti malaikat, jin dan qada atau takdir. Dalam Islam, metafizik digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang agama dan mencari kebenaran melalui pemikiran rasional dan pengalaman spiritual. Kemudian dipahami melalui agama realistis, tidak terbatas pada hal-hal yang berwujud atau material iaitu pengetahuan. Pendekatan rasionalistis adalah penyelidikan dan pemeriksaan yang menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan.
Ketika berbicara tentang empirisme atau empirisme konseptual, ia menyangkal pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Tambahan pula dikatakan bahawa realiti tidak terhad kepada materialisme atau empirisme spiritual, tetapi merangkumi kedua-duanya. Sebagai contoh, Islam adalah agama yang sempurna kerana Islam mempunyai dua perkara ini. Materialisme di sini adalah fahaman falsafah dengan alasan bahawa ia sebenar adalah hanyalah jirin, iaitu segala yang berlaku di dunia ini adalah nyata kerana sifat atau fungsi jirin. Berbeza dengan pengertian idealisme, iaitu aliran falsafah yang melihat kerohanian dan ideologi sebagai kunci untuk mendedahkan hakikat realiti. Menurut Islam, mereka tidak menolak dua perkara ini. Mereka mengambil dua perkara ini dan mengaitkan dengan wahyu Allah. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Seterusnya, ada 4 aspek atau bahagian dari metafizik agama yang saling berkaitan, iaitu yang pertama adalah kosmologi, iaitu ilmu yang mempelajari struktur alam semesta dalam skala besar dan persoalan dasar pembentukan alam semesta. Secara khusus, kosmologi adalah studi tentang bagaimana alam terbentuk. Dan akhir sekali, dari aspek fisiologi merangkumi kajian berkenaan sedar dan tidak sedar termasuk perasaan dan pemikiran. Sekian, terima kasih.